sekalian, saya Robert dan saya akan menjadi hos anda untuk sesi ini. Hari ini kita akan menjawab satu soalan yang sangat menarik mengenai peranan dan misi Yesus Kristus di dunia. Dan soalannya begini, adakah Yesus datang hanya sebagai Nabi untuk bangsa Israel sahaja atau untuk seluruh dunia? Bersama kita ada Pak Jo. Dan Pak Jo adalah seorang ilmuwan yang berpengalaman dalam bidang agama samawi. Selamat datang Pak Jo dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Oh ya, sama-sama. Terima kasih juga atas jemputan anda. Pak Jo, ada segolongan yang mengatakan Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel sahaja. Apakah pandangan Pak Jo? Oh ya, golongan yang mengatakan demikian sudah salah faham tentang misi Yesus atau Isa Al-Masih menurut Alkitab. Kerana mereka gagal memahami kata-kata Yesus dalam Injil Matius seperti berikut. Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Injil Matius 15 ayat 24. Dan juga, janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Pak Jo, jadi daripada ayat-ayat tadi, bukankah ayat-ayat ini seolah-olah bermaksud Yesus datang hanya untuk orang Israel sahaja? Oh, tidak sama sekali. Pak Jo, jadi daripada ayat-ayat tadi, bukankah ayat-ayat ini seolah-olah bermaksud Yesus ini akan datang untuk orang Israel sahaja? Tidak sama sekali. Salah faham ini hanya timbul jika kita cuma memahami sebahagian dan bukan keseluruhan pelayanan Yesus semasa di bumi. Terlebih dulu, kita perlu sedar Yesus lahir daripada keturunan Abraham ataupun Ibrahim, Ishak dan Yakub yang merupakan moyang kepada bangsa Israel. Yesus adalah perkabulan segala janji-janji Allah kepada Abraham berabad-abad yang lalu. Allah telah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan. Melalui engkau, semua kaum di bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan mengesahkan perjanjianku antara aku dengan kamu serta keturunanmu kelak, turun-temurun menjadi suatu perjanjian yang kekal, iaitu bahawa aku akan menjadi Allah kepadamu dan kepada keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Dan juga, aku akan menjadikan kamu bapa kepada beberapa banyak bangsa. Aku akan membuat kamu beranak cucu sangat banyak. Melalui kamu, aku akan menjadikan bangsa-bangsa, bahkan raja-raja, akan muncul daripada keturunanmu. Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Janji Allah ini mempunyai dua bahagian. Yang pertama, Allah berjanji untuk memberkati keturunan Abraham, iaitu Ishak, Yakub dan juga anak-anak Israel. Yang kedua, Allah telah berjanji bahawa daripada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub inilah akan bangkit satu sumber berkat dan anugerah untuk segala bangsa-bangsa, iaitu untuk seluruh dunia. Jadi apakah kaitan janji Allah dengan Abraham ini dengan Yesus? Dalam perjanjian dengan Abraham itu, kedua-dua keturunan Israel, iaitu Yahudi, dan keturunan bangsa lain, iaitu bukan Yahudi, akan sama-sama diberkati. Ini disahkan apabila Yesus dilahirkan beberapa abad kemudian. Ketika masih seorang bayi, beliau dibawa masuk ke bait Allah. Di sana seorang lelaki tua yang soleh bernama Simeon telah digerakkan oleh Roh Allah untuk mendukungnya dan berkata, mataku telah melihat penyelamatanmu,
yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa. Satu cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Mataku telah melihat penyelamatanmu yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa. Satu cahaya yang akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Injil Lukas, pasal 2, ayat 30 dan 32. Jadi, dari ini dapat kita fahami bahawa pelayanan Yesus mempunyai dua misi. Oh, jadi Yesus digelar penyelamatan Tuhan dan dia akan menunjukkan jalan kepada bangsa-bangsa asing. Bukan sahaja untuk bangsa Israel. Tadi Pak Jo sebut tentang dua misi Yesus kan? Jadi boleh tak Pak Jo terangkan dengan lebih terperinci mengenai kedua-dua misi Yesus? Ya, sudah tentu. Oleh kerana Yesus dilahirkan daripada bangsa Israel, misi pertamanya adalah untuk menyatakan Tuhan serta dirinya kepada bangsanya Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka, Yesus melayani dan bekerja di antara mereka secara pribadi dengan membawa tanda-tanda ajaib dan mukjizat supaya dapat meyakinkan mereka 3 perkara. Yang pertama, bahawa beliaulah satu-satunya Kristus atau Al-Masih yang telah lama ditunggu-tunggukan dan dijanjikan Allah. Kedua, beliau sahajalah yang telah menggenapi segala nubuat-nubuat para nabi beratus-ratus tahun yang lalu tentang penyelamat yang akan diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketiga, beliaulah yang telah dipilih, ditahbiskan dan diurapi oleh Allah untuk membawa kesejahteraan kepada manusia. Jadi oleh sebab itulah, semasa pelayanan pribadinya, Yesus perintahkan murid-muridnya supaya pergi kepada bangsa Israel sahaja. Merekalah yang harus mendengar berita baik Yesus itu terlebih dahulu. Inilah keistimewaan bangsa Israel, kerana mereka umat pilihan Allah dan Allah telah berjanji akan memberkati mereka secara khusus. Oh, begitu. Jadi, tadi Pak Jo baca pada mulanya Injil Matius pasal 15 ayat 24 apabila Yesus berkata, "Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang." Masa itu Yesus merujuk kepada pelayanan dan misi Yesus yang pertama kan? Ya, benar. Itu adalah misi pertamanya. Ini kerana Yesus sendiri juga berasal daripada bangsa Israel. Berikutan dengan kewafatan dan kebangkitan beliau, muridnya Petrus telah menyatakan bangsa Israel dengan kata-kata berikut. Kamu ialah anak cucu nabi-nabi itu dan waris perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita melalui firman-Nya kepada Ibrahim. Melalui benihmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Pertama sekali kepada kamu, Allah telah membangkitkan hamba-Nya Yesus dan menghantarnya untuk memberkatimu dengan memalingkanmu sekalian daripada kejahatanmu. Kisah Para Rasul, bab 3, ayat 25 dan 26. Jadi Robert, jelaslah Allah sebenarnya telah merancang dari awalnya bahawa bangsa pertama yang akan mendengar kabar baik ini adalah bangsa Israel. Maka, tidak heranlah Yesus menumpukan misi pertamanya kepada mereka. Jadi misi pertama Yesus ialah membawa berita baik dan berkat kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Bagaimanakah pula
tentang misi kedua Yesus, Tok Jo? Ya, misi kedua Yesus adalah paling mustahak sekali. Ia adalah untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa seluruh umat manusia. Boleh Pak Jo terangkan kenapa Yesus perlu mengorbankan nyawanya sebagai tebusan dosa? Oh ya, ini soalan amat bagus. Alkitab menyatakan bahawa Allah mengampunkan dosa kita hanya bila ada tumpahan darah sebagai tebusan dosa. Kerana kita hanya boleh disucikan oleh darah. Tiada sesiapa pun yang layak menjadi persembahan korban untuk dosa manusia kerana tiada sesiapa pun dalam dunia ini yang bebas dari dosa. Hanya Yesus yang layak menjadi korban sempurna bagi dosa manusia. Kerana Alkitab sudah menyatakan, Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. 1 Timotius pasal 2, 4 sampai 6. Dan juga, demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Matius 20 ayat 28. Demikianlah yang tersurat bahawa Kristus harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari yang ketiga, dan perkabaran tentang pertaubat dan pengampunan dosa akan diisytiharkan demi namanya kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Injil Lukas 24 ayat 46 dan 47. Jadi Robert, Alkitab jelas bahawa Yesus adalah berkat anugerah Allah untuk seluruh umat manusia bagi pengampunan dosa mereka. Penyelamatan dalam Yesus ini tersedia bagi semua orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Ini berita yang sungguh baik sekali untuk seluruh manusia. Oh, jadi tumpahan darah adalah wajib untuk pengampunan dosa dan Yesus adalah korban yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Betul. Dan ingatlah, semasa pelayanan Yesus di dunia ini, beliau hanya memerintahkan murid-muridnya agar pergi kepada orang-orang Israel sahaja. Tetapi selepas misi keduanya selesai, iaitu penebusan dosa di atas kayu salib, beliau perintahkan murid-muridnya untuk pergi kepada semua bangsa sampai ke hujung bumi. Ayat seperti berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Injil Matius 28 ayat 19. Jadi Robert, Yesus sendiri telah mengesahkan misinya untuk seluruh dunia apabila beliau berkata, Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup. Yohanes 8 ayat 12. Jelaslah Yesus menyatakan dirinya sebagai berkat yang datang ke seluruh dunia dan bukan sahaja kepada bangsa Israel. Pak Jo, izinkan saya rumuskan sebentar apa yang Pak Jo baru katakan ya. Jadi pertamanya, Yesus datang untuk menebus dosa bagi seluruh umat manusia. Keduanya, berita baik mengenai pengampunan dosa ini akan diproklamasikan kepada semua bangsa. Dan ketiga, penyelamatan Yesus tersedia bagi semua orang. Dengan ini, sungguh jelas bahawa Yesus datang untuk seluruh dunia dan bukan hanya untuk bangsa Israel sahaja. Ya, itu betul sekali. Selain dari itu, Yesus juga telah merujuk kepada dirinya sebagai gembala baik
yang akan memimpin domba-domba dari kawanan lain, iaitu pengikut-pengikut dari bangsa-bangsa lain. Dia berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa-Ku mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Pak Jo, jadi siapa domba-domba Yesus? Dan siapa pula domba-domba lain yang Pak Jo maksudkan? Ya, soalan yang penting ini. Robert, domba-domba Yesus adalah bangsa Israel. Domba-domba dari kawanan lain pula adalah bangsa-bangsa lain. Jadi, selain dari bangsa Israel, Yesus juga akan membawa bangsa-bangsa lain kepada dirinya. Sangat jelaslah bahawa misi dan pelayanan Yesus Kristus itu tidaklah terbatas hanya kepada Israel saja. Seterusnya, sebelum Yesus telah pulang ke surga, Baginda telah memberi amanat agungnya kepada pengikut-pengikutnya untuk membawa berita baik Injil kepada seluruh dunia serta menjadikan semua bangsa-bangsa menjadi murid-murid Yesus sampai ke hujung bumi. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia juga telah menubuatkan bahawa hari kiamat tidak akan datang sehingga kabar baik ini akan tersebar luas sampai ke hujung bumi dan menjangkau semua bangsa-bangsa, bukan hanya sekadar Bani Israel. Dia berkata, Injil ini akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu, barulah tiba akhir zaman. Matius 24 ayat 14. Dan ini sudah pun memenuhi janji Allah besar kepada hambanya Ibrahim, seperti mana terkandung di dalam kitab suci Taurat. Jadi, kesimpulannya ialah peranan dan misi Yesus Kristus semasa di bumi ialah untuk memberkati seluruh dunia dan umat manusia dengan anugerah rahmat Allah dengan terang. Yesus sendiri sudah pun menyatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memperolehi cahaya kehidupan." Injil Yahya 8 ayat 12. Terima kasih Pak Jo. Jadi kita dapat lihat dengan jelas dan juga faham sekarang betapa pentingnya kita baca dan faham Alkitab secara keseluruhannya. Dan dalam konteksnya, dan jangan cuba memetik beberapa ayat sahaja di sana atau di sini tanpa fahaman yang menyeluruh. Jadi Alkitab pun cukup jelas. Yesus bukan sahaja diutus untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua manusia di seluruh dunia. Yesus membawa penyelamatan dan pengampunan dosa untuk semua bangsa. Jika anda diberkati dengan sesi ini, jangan lupa bersama kami di sesi kedua bersama Pak Jo yang akan datang dalam topik peranan dan jawatan Yesus Kristus. Jumpa lagi.